kasih pada abang yang bertanya berkaitan dengan mana yang lebih afdal di antara solat sunat. Kita masuk masjid iaitu solat sunat tahiyat masjid. Kemudian dalam masjid sedang ada majlis ilmu sebagai contoh Jumaat ke ataupun waktu maghrib, lepas maghrib sebelum isyak dan seumpamanya. Dua perkara saya ingin kongsikan sebelum saya jawab. Yang pertama, hadis daripada Abdullah bin Amru al-As radhiyallahu an menyebut satu hari Nabi SAW kharaja min ba'di hujarih fadakhala al-masjid. Nabi keluar daripada salah satu bilik ataupun rumah isterinya dan masuk ke dalam masjid. Fa idza bihi halqatain, dan Nabi dapati di dalam masjid ada dua halaqah. Halaqah yang pertama yaqra'unal Quran wa yad'una Allah. Kumpulan yang pertama dalam riwayat ini menyebut mereka membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Wa ammal akhar, dan satu lagi kumpulan iaitulah yata'allamuna wa yu'allimun. Mereka ini belajar dan juga mengajar. Maknanya halaqah kedua ada sesi pembelajaran, ada guru yang mengajar dan ada orang yang mendengar pengajaran itu. Lalu Abdullah bin Amru al-As berkata, Nabi SAW bersabda, haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Mereka yang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Allah kehendaki Allah makbulkan doanya, sekiranya Allah kehendaki Allah tidak makbulkan doanya. Maknanya berdoa ni boleh jadi makbul, boleh jadi sebaliknya. Wa haula'il ladzina yata'allamuna wa yu'allimun. Adapun kumpulan yang satu lagi yang ada yang belajar dan ada yang mengajar, Nabi seterusnya bersabda, innama bu'ithtu mu'allima fajalasa ma'ahum. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan adalah sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Lalu riwayat menyebut fajalasa ma'ahum, Nabi SAW telah memilih untuk duduk bersama dengan halaqah yang kedua. Majlis ilmu ada kelebihannya. Ini satu. Perkara kedua adalah riwayat daripada disebut sebagai hadis Sulaik. Hadis Sulaik menjadi perdebatan para ulama, iaitu Sulaik ini masuk ke masjid hari Jumaat. Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu bila Sulaik duduk, Nabi SAW dalam khutbahnya menegur kepada Sulaik dan berkata, ya Sulaik, qum fasalli rak'atain, bangun dan solatlah 2 rakaat. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Al-Hanafi, mazhab Maliki, jumhur daripada 4 mazhab, iaitu 3 mazhab daripada 4 mazhab menyebut berdasarkan hadis ini, ketika khutbah Jumaat siapa-siapa yang masuk mesti solat sunat tahiyat masjid. Adapun mazhab Maliki yang dipelopori oleh Imam Malik ibn Anas. Imam Malik turutannya adalah selepas Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah, Imam Malik ibn Anas meninggal 179 Hijrah. Mazhab kita Imam Asy-Syafi'i 204 Hijrah, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali meninggal 241 Hijrah. Mazhab Maliki berbeza pandangan dengan 3 lagi mazhab yang lain, menyebut bahawa tidak disunatkan untuk solat tahiyat masjid, bahkan diharamkan, boleh diharamkan. Kerana apa? Kerana melihat kepada latar belakang hadis itu. Sepanjang 10 tahun Nabi berada di Madinah, iaitu solat Jumaat mula difardukan adalah selepas daripada peristiwa hijrah. Kalau setahun ada, kalau kita kira memahami teks dalam mazhab Maliki, setahun ada 52 minggu, maknanya setahun ada 520 kali Jumaat. Kemudian 10 tahun maknanya ada 5,200 Jumaat sebagai contoh. Adakah hanya Sulaik saja sepanjang 10 tahun itu yang datang lambat ke masjid hari Jumaat ketika Nabi sedang berkhutbah? Jawapannya tidak. Ramai lagi orang lain yang lambat juga macam Sulaik. Tapi kenapa Sulaik? Akhirnya mereka jumpa dengan riwayat yang menyebut Nabi SAW ingin perkenalkan kepada jemaah lain
Sulaik ini di saat semua orang duduk, Nabi suruh bangun supaya orang tahu itu Sulaik. Sulaik ini adalah orang yang miskin, perlukan bantuan dan perlu untuk diberi derma kepadanya. Jadi berdasarkan latar belakang ini, mazhab Maliki kata tidak sunnat. Baik, sekarang kita mazhab Asy-Syafi'i, dan kita berpegang kepada juga kepada jumhur dalam kita nak memilih pendapat yang mana. Bagi saya, berdasarkan pembacaan yang sedikit, dua asas tadi menunjukkan bahawa satu, majlis ilmu itu lebih afdal daripada amalan yang lain, ya. Kemudian yang keduanya adalah kelebihan solat sunat tahiyatul masjid. Khutbah Jumaat juga ada ilmu, walaupun banyaknya adalah inzar dan berikan peringatan kepada orang ramai, tetapi dalam khutbah Jumaat juga penuh dengan ilmu. Tetapi Nabi suruh Sulaik untuk bangun solat sunat tahiyat masjid. Jadi bagi saya, kita ambil pendapat yang mengatakan walaupun ada majlis ilmu, solatlah sunat dengan ringkas yang boleh, dan insya-Allah dapat banyak faedah. Solat sunat pun dapat, selepas solat sunat terus kita mendengar majlis ilmu, insya-Allah dua-dua lebih maknanya dapat, dan itu lebih afdal bagi kita. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak masjid, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.